Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang keempat. Kau dah sampai video keempat aku dalam projek 30 hari 30 video pasal cerita seram. Terima kasih kepada korang yang masih lagi nak menonton dan juga menyokong projek 30 hari 30 video ni lah. Aku cuba sedaya upaya untuk memastikan projek ni berjaya mencapai objektifnya. Dan apakah objektifnya? Ialah untuk memastikan 30 video dihasilkan dalam masa 30 hari. Okey. So, untuk video kali ni, apakah cerita seram yang aku nak kongsikan dengan korang semua? So, kisah seram kali ni diceritakan kepada aku oleh seorang pengirim ni yang menamakan diri dia sebagai Nadia lah. Okay, di mana Nadia nak kongsikan satu kisah seram yang berlaku semasa dia bekerja di sebuah agensi badan berkanun kat Kuala Lumpur. Nak tahu cerita mana dia? Tunggu. Alright. Nadia, cerita pasal Nadia, kisah seram yang berlaku kepada Nadia. So, Nadia ni dia bekerja di sebuah agensi badan berkanun yang terletak di Kuala Lumpur. Agensi badan berkanun yang mana satu, dia tak cakap lah pula bangunan mana pun dia tak cerita lah. Cuma dia cakap agensi badan berkanun tu ada dekat Kuala Lumpur. Dan Nadia ni juga merupakan pekerja baharu. So, maksudnya dia memang baru start kerja kat situ lah. Okay, so Nadia ni pun bila dia kerja kat situ, dia punya orang kata apa, perjalanan pergi dan pulang dia bergantung kepada tunang dia lah. So tunang dia lah yang akan hantar dia dan juga akan ambil dia dari tempat kerja untuk hantar dia balik ke rumah. Right. So pada satu hari, Nadia dia dimaklumkan oleh tunang dia yang tunang dia akan balik lewat, jadi tunang dia terpaksa ambil dia lewat. So kiranya Nadia ni terpaksalah stay kat pejabat dia tu lebih lama. Nadia ni dia pejabat agensi badan berkanun dia ni bertugas kat tingkat 18. So dia terpaksalah stay lebih lama kat situ sementara menunggu tunang dia ambil dan pada waktu tu jam pun dah menunjukkan pukul 5.30 petang. Jadi kesempatan tu pun digunakan oleh Nadia untuk buat overtime. Alang-alang dah menunggu tunang kan, buat overtime lah, boleh dapat duit lebih sikit, bolehlah guna masa nak kahwin nanti. Dan pada ketika tu Nadia ni tinggal berdua je dengan seorang kakak senior. So ada Nadia, ada seorang kakak senior ni. Kakak ni memang senior betul lah, sebab beza umur dia dengan Nadia nak dekat 20 tahun dah. Sebab Nadia ni memang betul-betul fresh, budak baru. So 20 tahun beza dengan kakak ni. Tapi kakak ni dia memang baik lah dengan Nadia, tak adalah macam dia kerek-kerek apa ke. Okay, so kakak ni dia punya jarak tempat duduk antara dia dengan Nadia ni selang 3 baris. So macam Nadia kat depan, kakak tu selang 3 baris meja. Ada 3 baris meja kat belakang Nadia, barulah kakak tu. So jarak dia tu macam agak jauh jugalah. Okay, so Nadia pun mula buat kerja sambil dia pakai earphone. Tengah Nadia ni buat kerja, okay, perlu diingatkan pada ketika tu hanya 2 orang je dalam pejabat kat tingkat 18, Nadia dan kakak senior tadi lah. Okay, so Nadia pun buat kerja pukul 5.30 petang buat kerja. Tiba-tiba Nadia terdengar ketukan papan kekunci yang sangat kuat. Keyboard, orang ketuk keyboard kuat-kuat, dah macam bunyi main game arcade dulu. Okay, kerpam mungkin tenggelam sendiri pula. Okay, kuat gila. Tak. Nadia masa tu tengah pakai earphone, dengar lagu, boleh dengar bunyi ketukan tu. Dan pada waktu tu dia tak toleh belakang lagi. Dia pun macam terfikir, apa kakak aku ni kuat betul ketuk keyboard tu sampai boleh dengar ni. Aku dengar muzik ni pun boleh dengar ni. Tapi dalam masa yang sama juga, dia memanglah duk fikir,
kakak senior tu ketuk keyboard kuat sangat. Tapi dalam masa yang sama juga, dia rasa macam ketukan keyboard tu terlalu rapat dengan dia, seolah-olah macam kat belakang dia. Tapi belakang dia mana ada orang weh? Tak ada orang. So ketukan keyboard tu pun senyap sekejap. So Nadia pun okay, relax, fine, tak ada apa, teruskan buat kerja. Selang 10 minit, dah tengah buat kerja, selang 10 minit terdengar pula, ini buat orang kata apa, bulu roma meremang lah. Nadia dengar bulu roma dia meremang. Terdengar suara lelaki garau memanggil nama Nadia, tapi memanggil nama panggilan yang hanya diketahui oleh ahli keluarga dia sahaja, dan juga kakak senior yang kat belakang. Cuma persoalannya, suara yang Nadia dengar tu suara lelaki weh, garau. Aku tak tahu apa nama panggilan dia. Mungkinlah orang panggil dia Nat ke, dan orang lain tak tahu. So benda tu memanggil Nat, Nat. Dah macam bunyi apa lah? Bunyi mesin rumput. Dia panggil macam tu. So Nadia pun dah cuak lah. Siapa pula panggil ni kan? Sebab suara tu agak kuat, sebab dia pakai earphone kan. So dia boleh dengar suara garau tu, Nat, Nat. So Nadia pun, dia buka dia punya earphone, dia pun bangun, dia pusing belakang. Dan dia pusing belakang, dia nampak kakak senior tu memang tengah buat kerja. Okay, tengah buat kerja. So dia ingat kan kakak senior lah panggil macam tu kan. So dia panggil, Kakak, kakak, dia panggil kan. Okay, first time panggil tak nyahut. Kakak, kakak. Second time panggil tak nyahut. Kali ni dia panggil lagi kuat, Kakak, kakak. Tak dengar juga. Mesti kau ingat kakak tu sesuatu kan? Tak. Rupanya kakak tu pakai earphone juga. Kakak tu pakai earphone juga. Sebab bila Nadia tengok, betul-betul lah pakai earphone juga, patutlah panggil tak dengar. Hantarlah situ. So Nadia pun dia mula mengabaikan lah suara garau yang dia dengari tadi. Walaupun sebenarnya pada waktu tu pun dia dah mula rasa cuak lah. Okay, Nadia pun duduk balik kat meja dia, pasang earphone, sambung buat kerja. 5 minit kemudian, inilah momen yang takkan dilupakan oleh Nadia sampai bila-bila. Inilah detik yang menyebabkan dia rasa, okay, inilah first time aku kena kacau sampai tahap macam ni. Di depan Nadia, dia meja depan sekali. Okay, depan dia tak sampai 2 meter jarak dengan meja dia. Dia nampak dengan sangat jelas satu benda yang berwarna putih. Dia kain putih sahaja, sedang terbang melayang-layang di hadapan dia. Okay, tak laju, tak lambat, tapi cantik je melayang depan dia. Kain mat. Walaupun kain saja seram. Seram weh. Kain saja, mana ada aras 18 pejabat tu 2 orang je. Takkan tiba-tiba kakak senior kat belakang nak main pakai kain telekung terbang macam tu. Tak ada weh, kain. Masa ni memang Nadia tu dah goyang, menggeletar ni. Dah menggeletar ni. Apa benda pula yang aku nampak kali ni. Tak sempat nak relax. Bila kain putih tu dah menghilang daripada pandangan Nadia, Nadia ingat dah settle semua ni. Tiba-tiba kelibat berwarna hitam pula terbang atas kepala dia. Sambil mengeluarkan satu jeritan yang sangat menakutkan. Aku pun tak boleh nak bayangkanlah jeritan yang menakutkan ni macam mana. Takkan aku nak jerit, itu tak menakutkan. Itu kelakar je. So macam mana ni? So masa tu jeritan menakutkan tu aku memang tak boleh nak gambarkan, sebab aku tak tahu macam mana yang dikatakan tak menakutkan tu. Tapi bagi Nadia yang dengar, memang dia kata scary gila. Alright, so
Nadia pada waktu tu dia kata okey, tak boleh tahan ni. Dia kata dia memang nak kena turun. Dan kebetulan pula WhatsApp daripada tunang dia masuk dalam phone dan mengatakan lagi 10 minit dia akan sampai. So Nadia pun dia cepat-cepat bangun. Dia kata kalau dia stay lagi kat situ mungkin dia akan kena kacau lagi. Dia pun bangun, tapi takkanlah dia nak turun seorang-seorang daripada tingkat 18. Dia bangun, dia pusing belakang, dia tengok kakak senior tu, dia lambai sebab panggil tadi tak dengar. Dia lambai sampai kakak senior tu perasan. Kakak senior tu buka earphone. Kakak senior tanya, kenapa Nadia? So Nadia kata jom balik, sambil suara tu macam tak nak je keluar. So akak tu macam okey, jom balik. Dan sepanjang dia orang berdua ni dah nak keluar daripada pejabat tu, tak ada sebarang gangguan. Tapi Nadia mendiamkan diri sepanjang dia berjalan turun lift ke bawah tu. Memang dia diam sampai kakak senior tu pelik. Tapi kakak senior tu pun tak tanya apa-apa. So Nadia masuk dalam kereta tunang dia pun, dia tak cerita apa-apa. Tapi masa tu Nadia kata memang badan dia rasa sejuk macam ais. Dan akibatnya Nadia demam 3 hari. Sampai dia kat rumah, Nadia demam 3 hari. Dan lepas Nadia dah sembuh balik tu, barulah dia cerita apa yang berlaku kat tunang dia. Dan dia cerita semula kepada kakak senior yang ada pada sama-sama dia masa kejadian seram tu berlaku. So apa yang Nadia cerita lagi, dia kata, dia cakap kat kakak senior tu, cakap dia dengar suara macam suara orang lelaki panggil dia, suara garau panggil dia. Dan nama panggilan tu hanya kakak senior dan keluarga Nadia je tahu. Tapi kakak senior tu cakap, akak tak ada masa lah nak pergi kacau kau macam tu, nak buat suara garau macam tu. Akak tak ada masa nak buat. Akak pun sibuk buat kerja. Jadi akak boleh confirmkan yang itu memang bukan suara kakak. So Nadia pada waktu tu pun dia rasa macam kalau bukan suara kakak, suara siapa pula yang duk panggil dia pada waktu tu. Tapi memang dia kata dia dengar macam suara lelaki. Dan berita ni tersebar di kalangan rakan sepejabat Nadia kat situ. Dan rakan sepejabat Nadia ni pun bagi tahu yang sebenarnya kawasan tu memang tempat benda tu bermain-main lah. Dan benda apa yang dilakukan oleh benda tu kira macam salam perkenalan lah kepada Nadia. Sebab Nadia kan baru bekerja kat situ kan. Kira macam minggu orientasi yang dibuat oleh hantu pejabat tu kepada Nadia. Diorang pun ada buat orientasi juga kat budak-budak baru. So itulah dia kisah seram yang berlaku kepada Nadia. Terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video ni sampai habis. Dan kita jumpa lagi dalam video yang terbaru esoklah pula, episod yang ke-5. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum.